wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM sentiasa di hatiku. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada UiTM Cawangan Perak kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit pesanan, sedikit kata-kata semangat buat pelajar-pelajar baru yang akan hadir dan belajar di UiTM Cawangan Perak. Tajuk saya pada hari ini adalah UiTM di hatiku. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar baru, saya merupakan staf di UiTM Cawangan Perak Kampus Tapah. UiTM Cawangan Perak mempunyai dua kampus, iaitu kampus Seri Iskandar dan juga kampus Tapah. Pelajar-pelajar baru sekalian, terlebih dahulu tahniah dan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan ini ditujukan khas kepada anda kerana telah berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat diploma atau ijazah sarjana muda di UiTM, khususnya UiTM Cawangan Perak. Peluang ini anda perlu gunakan sebaik-baiknya kerana anda perlu ingat betapa sukarnya pelajar-pelajar lepasan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, untuk mendapatkan tempat di UiTM. Untuk pengetahuan semua, UiTM mempunyai hampir ke semua negeri cawangannya, bermula dari Perlis hinggalah ke Sabah. Justru itu, anda perlu ingat peluang ini perlu digunakan dengan sebaiknya agar anda akhirnya nanti akan dapat menggenggam sama ada diploma atau ijazah, seterusnya memberi kebanggaan kepada keluarga anda. Moto utama UiTM dari dulu, kini dan selamanya, usaha takwa mulia. Moto ini anda akan dengar dan anda akan selalu menghayatinya ketika mana anda menyanyikan lagu UiTM di hatiku. Objektif UiTM saya dapat senaraikan, saya petik daripada laman rasmi UiTM. Terdapat 10 objektif utama kenapa UiTM ini ditubuhkan. Antaranya untuk memberi pelajaran atau pembelajaran ke peringkat tertinggi, world class education. Seterusnya, anda akhirnya nanti akan diberi ruang dan akhirnya akan memberi peluang kepada anda supaya anda dapat mengimbangi pelajaran, juga anda juga berjaya dalam bidang-bidang lain, terutama sekali bidang yang ramai sekarang sedang ceburi, iaitu bidang keusahawanan, dan akhirnya nanti anda akan berjaya ke peringkat global. Dan UiTM juga memberi peluang dan ruang kepada pelajar-pelajar supaya anda dapat memberikan satu ekosistem yang baru dalam bidang akademik dan seterusnya menjadi juara, champion dalam pelbagai bidang, antaranya bidang penyelidikan, bidang sukan dan sebagainya. Visi utama UiTM adalah menjadi globally renowned University of Science, Technology, Humanity and Entrepreneurship. Bermakna kita nak pelajar kita ni berjaya bukan saja pada satu bidang saja, tapi pelbagai bidang lain. Maknanya peluang ini diberikan kepada semua pelajar, walaupun anda dalam bidang sains, walaupun anda dalam bidang perakaunan, walaupun anda dalam bidang seni bina, anda seharusnya dapat berjaya dalam mengimbangi keadaan ini. Seterusnya, anda berjaya juga dalam bidang-bidang yang anda ceburi, bidang yang anda pelajari,
dan akhirnya anda mendapat satu ilmu yang baru dan boleh digunakan dalam bidang antaranya bidang keusahawanan. Misi UiTM adalah untuk menjadi to lead development of agile professional Bumiputra through the state of art curricular and impactful research. Bermakna di sini UiTM ingin memberi satu ruang pembangunan kepada pelajar juga staf supaya peluang ini digunakan terutama sekali untuk fokusnya adalah kepada Bumiputra supaya Bumiputra ini berjaya dalam bidang profesional. Kita sedia maklum jumlah Bumiputra yang berjaya dalam bidang profesional tidaklah terlalu ramai. Maka tujuan UiTM diwujudkan adalah untuk memberi ruang dan peluang juga memberi tempat kepada Bumiputra ini supaya akhirnya nanti dapat menjadi seorang profesional yang berjaya sama ada di Malaysia maupun di peringkat global. IDAT adalah salah satu inisiatif yang baru diwujudkan, ditubuhkan oleh UiTM atas saranan Naib Chancellor supaya IDAT ini ada pada setiap pelajar juga pada semua staf. IDAT di sini bermaksud ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Maknanya di sini sebagai seorang staf, untuk saya sebagai seorang staf, saya perlu ada ilmu. Saya juga perlu berdisiplin dalam menggunakan ilmu-ilmu dalam bekerja. Saya juga perlu amanah dalam menjalankan tanggungjawab saya sebagai seorang pekerja. Saya perlu rajin dalam mencari ilmu-ilmu yang baru. Dan seterusnya saya perlu bertanggungjawab kepada diri saya, kepada universiti, kepada negara. Sedikit sejarah mengenai UiTM. UiTM bukanlah nama UiTM ni wujud seperti mana sekarang ini. Nama pertama UiTM asasnya daripada Dewan Latihan Rida. Itu ditubuhkan pada tahun 1956 oleh Datuk On bin Jaafar, Tun Dr. Ismail dan Tuan Syed Alwi Syed Sheikh Al-Hadi. Tujuan Dewan Latihan Rida ditubuhkan adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada Bumiputra pada waktu ketika itu yang mana peluang untuk belajar adalah sangat rendah. Maka atas inisiatif ini, Dewan Latihan Rida ditubuhkan supaya anak-anak Bumiputra dapat mempelajari ilmu-ilmu yang pada waktu ketika itu kita masih lagi dalam tempoh untuk proses kemerdekaan negara. Jadi peluang untuk Bumiputra ini amatlah rendah. Justru itu MARA ataupun RIDA ditubuhkan bagi memberi ruang kepada Bumiputra pada waktu dan ketika itu supaya peluang ini dapat dirasai bersama-sama dengan kaum-kaum yang lain. Di mana kita bermula sebenarnya? Inilah gambar Dewan Latihan Rida di Jalan Osman, Petaling Jaya. Okey, Tuan Syed Alwi merupakan pengetua pertama Dewan Latihan Rida. Okey, Dewan Latihan Rida ini kalau anda adik-adik pelajar-pelajar baru ni perasan ataupun melalui kawasan ini, adik-adik akan nampak bangunan ini masih lagi wujud, cuma corak dan bangunannya berbeza. Okey, bangunan ini betul-betul di tengah bandar Petaling Jaya. Okey, di sebelah kiri jalan. Okey, bangunan ini rasa saya sedang digunakan oleh fakulti yang berada di Shah Alam untuk menggunakan operasinya, untuk menjalankan operasinya di Jalan Osman ini. Okey. Right. So inilah bangunan asal kita UiTM. Okey, sebelum kita wujudnya bangunan-bangunan yang gah dan megah di Seksyen 1 di Shah Alam. Okey. Seterusnya, selepas wujudnya Dewan Latihan Rida, maka Maktab MARA diwujudkan pada tahun 1965 oleh Yang Almarhum Yang Amat Berhormat
Tun Abdul Razak. Dan pada ketika ini, kita dapat melihat perkembangan UiTM dan almarhum Tun Abdul Razak juga nampak peluang ini perlu digunakan pada waktu dan ketika itu. Okay. Dan pada waktu ini, kita menggunakan konsep di bawah dasar ekonomi baru yang mana kita ingin memberi ruang dan peluang kepada Bumiputra supaya Bumiputra berjaya dalam bidang, salah satu bidang adalah bidang profesional. Okay. Antaranya bidang perakaunan, pada ketika itu bidang perakaunan, okay, office management, okay, pelbagai lagi bidang yang lain, business, okay. So program-program ini diwujudkan pada waktu dan ketika itu di bawah nama Maktab Mara supaya Bumiputra, terutamanya orang Melayu sendiri dapat merasai cara yang betul atau pembelajaran yang betul dan seterusnya dapat bekerja dalam bidang yang dipelajari. 1967 hingga 1969 adalah tahun di mana ITM ataupun Institut Teknologi Mara diwujudkan. Lambang masih lagi lambang yang diasas daripada Maktab Mara, cuma kita tingkatkan taraf daripada maktab kepada institut. Dan pada ketika ini kita dapat melihat ramai dan anda akan dapat melihat ramai alumni ITM yang sehingga kini masih lagi ada, yang masih lagi bekerja dalam industri. Okay. Dan ITM ini memberi satu impak yang besar kepada negara pada waktu itu dan hingga kini. Kalau anda lihat alumni ITM ini cukup ramai. Hampir lebih kurang 200,000 ke 300,000 alumni ITM sahaja. So ITM adalah batu loncatan daripada Maktab Mara. Sebelum itu adalah Dewan Latihan Lidah. Yang mana pada ketika ini ITM membuka peluang, memberi pelbagai program, memberi satu konsep yang baru, satu konteks yang baru kepada suasana pembelajaran di Malaysia pada waktu itu supaya ITM ini boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan universiti-universiti yang lain. Antaranya Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia dan pelbagai universiti yang memang pada ketika itu sudah pun menempah nama dalam negara kita ini. Okay. Inilah sijil pertama, okay, daripada yang saya dapat petik, okay, daripada Fakulti Sains Gunaan pada tahun, kalau kita lihat pada tahun 1998 sebelum kita menjadi UiTM. Okay. Sijil yang nampak macam mudah, simple, tetapi memberi satu impak kepada pelajar-pelajar ITM pada waktu ketika itu, yang mana pelajar-pelajar ITM cukup disegani dalam dalam pelbagai bidang di industri dan juga luar negara. Okay. Tahun 1999 di Stadium Melawati Shah Alam, yang mana pada waktu dan ketika itu perubahan, satu impak, satu kesan yang cukup mendalam kepada semua warga UiTM, daripada pelajar sehinggalah kepada staf, yang mana kita dapat menaikkan taraf kita daripada institut kepada universiti. Inilah peluang, inilah ruang, inilah satu simbol, satu tanda kepada institut ini kerana dapat diberikan taraf universiti oleh pada waktu ketika itu Menteri Pendidikan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Satu kebanggaan kepada saya juga sebagai alumni UiTM, yang mana taraf kita ini telah berubah daripada institut dulu orang panggil budak-budak ITM ni budak-budak biasa je. Kalau saya cakap bahasa sekarang lah. Okay. Tapi bila kita dah melonjak nama kita daripada
ITM kepada UiTM, dia memberi satu signal, satu kesan, satu tanda yang baru, bukan saja kepada bidang pendidikan tapi bidang-bidang yang lain, yang mana jumlah graduan pada ketika itu cukup ramai, dan sehingga hari ini kita masih menggunakan nama UiTM. Okey, saya cukup berbangga. Saya mula memasuki UiTM pada tahun 2003, yang mana tempat pengajian pertama saya adalah di UiTM Cawangan Johor, kampus Seramat. Saya cukup bangga. Bila mana kita menjadi alumni UiTM ni, kita cukup bangga. Terutama sekali bila kita nyanyikan lagu UiTM di hatiku. Dia cukup memberi kesan pada saya, kesan yang cukup mendalam yang saya rasai dalam ketika mana saya berada dalam istiadat convocation. Apa beza UiTM dan institut-institut yang lain adalah convocation kita di bawah nama istiadat convocation. Penuh dengan istiadat, penuh dengan etika, penuh dengan tata cara tersendiri. Okey, berpakaiannya, dari segi pakaiannya, dari segi kaedah majlis dan sebagainya, semua mengikut cara istiadat. Okey. Kalau kita tengok universiti luar negara tidak pun menggunakan istiadat, dia sekadar convocation saja, majlis convocation. Naik pentas, dapat scroll, habis. Kita ada cara, ada etika, ada prosedur tersendiri. Sebab tu saya cukup berbangga dengan UiTM. Belajar di UiTM lebih kurang 8 tahun, cukup memberi kesan kepada saya. 8 tahun yang mendalam kepada saya. Daripada perubahan Naib Chancellor kepada Naib Chancellor yang lain, kepada Naib Chancellor yang lain, kita nampak melihat perubahan UiTM ni daripada orang tidak kenal sampailah terletaknya nama UiTM ni dalam peta dunia. Inilah UiTM. Saya tunjukkan gambar UiTM Shah Alam, Pejabat Chancellery dan Dewan Agong Tuanku Chancellor. Kini Pejabat Chancellery merupakan pejabat utama UiTM, yang mana di Pejabat Chancellery terletaknya pejabat Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan pengurusan-pengurusan tertinggi UiTM. Okey. Ada juga pejabat pengarah LPU, Lembaga Pengarah Universiti, okey. Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti, okey, Datuk Seri Said Zainal, okey, dan juga ada pejabat yang lain di Chancellery. Okey. Dewan Agong Tuanku Chancellor merupakan Dewan Convocation UiTM, yang mana pelajar-pelajar yang belajar di UiTM Shah Alam terutamanya, mereka akan merasai istiadat convocation di Dewan Agong Tuanku Chancellor. Dewan ini juga memberi satu kesan ketika mana saya menghadiri istiadat convocation, juga menerima ijazah sarjana saya di Dewan Agong. Kami merupakan batch yang kedua menggunakan Dewan Agong Tuanku Chancellor, dan saya cukup terasa kesan. Saya pernah berada di dua Dewan Convocation yang berbeza, Dewan Agong Tuanku Chancellor ketika mana saya mendapat ijazah sarjana, dan Dewan Seri Budiman ketika mana saya menghabiskan diploma saya. Okay. So ini adalah lambang UiTM. Ada lagi sebenarnya. Di UiTM Shah Alam kita dapat melihat ada menara berkembar, ataupun kita panggil menara kita panggil menara engineering lah, sebab di menara berkembar itu terletaknya fakulti engineering. Di Shah Alam ada fakulti kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan kimia, kejuruteraan fakulti perubatan, fakulti pergigian di menara itu. Okay. Terkini jumlah graduan UiTM yang saya dapat petik daripada laman rasmi UiTM, sumber Jun 2020, graduan kita seramai 863,000. Maknanya kita sudah mencapai satu jumlah yang cukup besar. Alumni kita cukup besar. Okey. So, kalau pergi mana-mana, pelajar mana? Pelajar ITM. Pelajar mana? Pelajar UiTM. So, jumlahnya cukup ramai berbanding dengan universiti-universiti yang lain. Okey. Seingat saya, sewaktu saya menghabiskan ijazah sarjana muda saya, pada waktu ketika itu jumlah graduan
yang menamatkan pengajian pada waktu itu saja lebih kurang dalam 20,000 pada satu-satu jumlah, pada satu-satu istiadat. UiTM mempunyai 2 istiadat dalam 1 tahun. Kalaulah UiTM keluarkan 1 tahun 20,000, maknanya kalau setahun, 1 semester 20,000, 1 istiadat 20,000, kalau ada 2 istiadat, kita ada 40,000 graduan. So, setahun kita mampu mengeluarkan 40,000 graduan. Universiti lain mungkin 1 tahun 5,000, setahun 10,000 paling ramai mungkin, tapi kita lebih kurang 40,000. Jadi memang kita nampak jumlah yang cukup besar. Kita cukup takut dengan jumlah yang besar ini, tapi anda tidak boleh takut. Kerana graduan-graduan UiTM, nama mereka dalam industri sudah cukup terkenal. Bidang apa, nanti saya akan ceritakan bidang apa. Tapi pada pelbagai bidang, hampir ke semua bidang, kita mempunyai graduan daripada UiTM. Jumlah pelajar semasa kita seramai 169,000. Saya cakap tadi, kampus kita bermula daripada Perlis hinggalah ke Sabah. Okay. Kita mempunyai 526 program dan kita mempunyai 35 kampus. Okay. Di Perak saja kita ada kampus Seri Iskandar, kita ada kampus Tapah, kita ada kampus di Teluk Intan, kita juga ada di kampus Ipoh. Okay. So Perak pun kita cukup besar kampusnya, 4 kampus. Okay. Baik. Sebagai pelajar baru, anda perlu ingat dan anda perlu pegang akta ini bermula hari ini sehinggalah anda tamat pengajian nanti. Sebab apa anda kena pegang akta ini? Akta ini adalah akta yang diguna pakai di UiTM. Akta 173 adalah satu akta yang diwujudkan dan digubal khas berdasarkan Perkara 153. Perkara 153 ini adalah diambil daripada salah satu elemen dalam Perlembagaan Persekutuan ataupun bahasa Inggeris kita panggil Federal Constitution. Okey. Akta 173 ini adalah memberi kita 4 perkara yang utamanya, iaitu mewujudkan pentadbiran yang adil, mengawal pergerakan universiti sebagai rujukan utama universiti dan akhirnya menjamin riwayat dan kewujudan UiTM. Saya ingatkan sekali lagi, UiTM ini ditubuhkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okay, yang mana tujuan dan asas utama diwujudkan UiTM ini adalah memberi ruang dan peluang kepada bumi putera terutamanya, maknanya Melayu, kan, dan pelbagai-pelbagai etnik yang berada di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey. So, itulah tujuan asasnya kenapa diwujudkan UiTM, kenapa ada elemen-elemen dalam Perlembagaan Persekutuan diletakkan di bawah UiTM. So, sebagai pelajar anda kena pegang. Okey. Sekiranya ada orang ingin cuba menggugat UiTM, anda kena ingat kita berpegang di bawah Perkara 153 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Baik, seterusnya, apa itu Perkara 153? Saya bagi lebih jelas, lebih terang, lebih mudah untuk anda faham. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan adalah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Jelas saya cakapkan tadi, saya berkatakan awal tadi, diwujudkan UiTM untuk memberi ruang dan peluang kepada orang Melayu terutamanya dan etnik-etnik yang berada di negeri Sabah dan Sarawak. Okey. Supaya dapat melanjutkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti ataupun peringkat pengajian tinggi. Okey. So, apa special UiTM ni? Kalau kita lihat dalam Perkara 153 menyatakan Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk melindungi. So, apa special UiTM? Chancellor UiTM merupakan Yang di-Pertuan Agong. Kejap lagi saya akan ceritakan, saya akan olah. Okey. Untuk pemahaman anda, kita satu-satunya universiti di Malaysia yang mana Chancellornya adalah Yang di-Pertuan Agong. So, sekiranya perubahan Yang di-Pertuan Agong, maka itulah Chancellor baru kita.
Okey. Right. Dan UiTM diwujudkan di bawah Akta 173, okey, yang mana Universiti Teknologi Mara yang ditubuhkan menurut dan mengikut peruntukan perkara 153. Kita refer balik, kita tengok balik perkara 153 tadi, itulah asas kepada penubuhan UiTM. Saya cakap tadi, Agong kita merupakan Chancellor kita. Okey. Terkini Agong kita ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey. Sewaktu saya berada di Shah Alam, ketika mana saya melanjutkan pelajaran saya peringkat ijazah sarjana muda, ketika itu Agong adalah Tuanku Sultan Mizan, Sultan Terengganu. Okey. Dan ketika mana saya menghabiskan pengajian saya dalam peringkat ijazah sarjana dan mula bekerja di UiTM, okey, saya lah batch yang terakhir ataupun grup yang terakhir dapat, okey, menggenggam ijazah bersama Chancellor ketika itu, iaitu Sultan Mizan. Dan selepas itu Sultan Kedah, okey, almarhum Sultan Kedah mengambil alih jawatan kerana perubahan ataupun struktur, okey, struktur diraja kita berubah, ada perubahan tamat pemerintahan agung dan ada sistem beraja. Menurut sistem beraja akan ada kita panggil pergiliran agung. So maknanya selepas Sultan Terengganu, Sultan Kedah dan kini Sultan Pahang. So insya-Allah sehingga tahun 2022 mungkin insya-Allah Sultan Pahang ataupun agung kita sekarang ni akan menjadi Chancellor kita. Okey. Dan kalau anda berpeluang, insya-Allah satu hari nanti akan berpeluang, okey, dapat menggenggam ijazah yang dihulurkan khas oleh agung. Itu adalah satu momen pada saya, itu adalah momen yang cukup indah buat saya. Gambar tu masih lagi saya simpan sehingga kini. Okey, sebab susah kita ingin berjumpa atau bertemu dengan agung sendiri. So UiTM adalah satu tempat yang kita panggil cukup istimewa. Peluang itu dapat diberikan kepada UiTM kerana mana? Kerana kita mempunyai Chancellor yang mana Chancellor kita adalah agung pada dan ketika itu. Okey. Baik. Seterusnya Naib Chancellor. Naib Chancellor UiTM ketika ini adalah Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azhari Kasim. Okey. Pejabat beliau di Shah Alam, Pejabat Chancellery. Okey. Mudah, okey, mudah untuk kita dekati, okey, mudah untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi, okey. Dan insya-Allah ada rezeki selepas tamat Covid, mungkin insya-Allah kita dapat menganjurkan istiadat convocation yang mana mungkin insya-Allah Naib Chancellor akan hadir dan memberikan scroll ataupun ijazah kepada pelajar-pelajar di Cawangan Perak, UiTM Cawangan Perak. Okey. Seterusnya. Okey, tadi kita cerita yang besar di Shah Alam, kini kita turun rendah sikit ke UiTM Cawangan Perak. Saya paparkan di sini pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Perak, okey, yang mana dikelolai oleh rektor, yang berbagai rektor, Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, okey, dan didukung di bawahnya oleh 3 timbalan rektor, okey, timbalan rektor High Ehwal Akademik, timbalan rektor High Ehwal Pelajar, timbalan rektor Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni. Dan juga di kampus TAPA kita ada penolong rektor, okey, dan untuk staf dikelolai dan diselia oleh timbalan mendaftar kanan kita, okey. Dan untuk pelajar-pelajar ataupun staf yang ingin berurusan dengan bendahari, kita mempunyai timbalan bendahari kanan, okey. So ini adalah
pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Perak. Okey. So kalau mana-mana pelajar-pelajar baru nanti bertemu dengan mana-mana orang yang tunjukkan gambar dalam ini, anda perlu ingatlah, perlu kenal lah, jangan tersalah nama, jangan tersebut yang bukan-bukan dah lah kan. Pak cik lah apalah, ini bukan pak cik. Kita berurusan, kita kena ada satu bahasa yang betul. Okey, kita kena ada satu adat yang betul. Maknanya kalau kita tahu orang ni, kita kena panggil dengan, kita kena address dia dengan yang betul. Okey, profesor, okey, ataupun doktor dan sebagainya lah. Okey, right. Seterusnya, apa tanggungjawab pelajar-pelajar baru, juga saya, juga orang staf-staf yang ada di kampus, juga pelajar-pelajar lain yang berada di kampus. Kita kena elakkan permusuhan. Jangan kita bergaduh sebabkan benda kecil, kita nak perlu bergaduh. Sebabkan tak dapat makan, sebabkan tak dapat nak jual produk, kita bergaduh dengan orang. Kita caci maki orang. Itu benda yang tak betul. Okey, elakkan. Cuba elakkan. Kerana apa? Kerana kita, bila kita mana bergaduh, bermusuh, menggunakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kesat kepada orang, akhirnya dia akan mencemar nama universiti. Kita boleh ingat kita bawa nama yang cukup besar. UiTM ni cukup terkenal di mana-mana pun. Anda pergilah ke mana negeri, anda balik ke kampung ke mana pun, orang tanya, belajar mana? UiTM. Belajar mana? ITM. Orang akan tahu nama itu. So tolong jangan cemarkan nama universiti. Kita sudah berpuluh tahun, okey, mencongak, okey, berkira untuk memberikan satu impak yang besar kepada masyarakat dan juga kepada negara. Anda datang, anda memberi satu impak buruk, itu yang kita tak mahu. So tolong cuba elakkan. Jangan serang universiti, tolong gunakan saluran yang betul. Maknanya di sini, sekiranya anda ada benda yang anda tak puas hati, ada benda yang anda rasa macam tak dapat dicapai oleh pemikiran anda, gunakan saluran yang betul. Tak perlulah menggunakan pihak-pihak luar, tak perlulah menggunakan pihak-pihak yang anda rasakan ada kuasa yang lain. Okey, gunakan saluran yang betul. Sekiranya anda tak puas hati dengan sistem, so maka gunakan saluran pelajar. Contohnya ada majlis perwakilan pelajar. Gunakan saluran itu dan sampaikan maklumat dan sampaikan apa saja informasi yang anda rasakan perlu, supaya nanti akhirnya mereka akan menyampaikan maklumat itu kepada pengurusan tertinggi UiTM Cawangan Perak dan mungkin juga kepada pengurusan UiTM di Shah Alam. Paling penting, pertahankan institusi ini. Kita yang datang belajar, kita yang bekerja di sini, kitalah orang yang perlu mempertahankan institusi ini. Okey. Sebab anda lihat saya rasa satu saja universiti yang majoritinya adalah orang Bumiputera. UiTM lah tempatnya. Di tempat lain kita dapat lihat, contohnya Universiti Malaya, okey, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, hampir lebih daripada 50% adalah kaum-kaum yang lain selain daripada orang Melayu. So peluang ini, tempat ini adalah tempat kita. Maka kita perlu gunakannya dengan sebaik mungkin supaya akhirnya nanti kita sendiri akan memberi kebanggaan, saya cakap tadi, bukan juga kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada universiti, kepada masyarakat, akhirnya kepada negara. Okey. Tingkatkan segala kemahiran demi kelangsungan diri kita dan juga universiti. UiTM Cawangan Perak khususnya memberi ruang dan peluang kepada anda, pelajar-pelajar baru, okey, untuk mempelajari kemahiran-kemahiran yang anda tak dapat sewaktu mana anda berada di sekolah. Okey. Contohnya saya, sewaktu berada di sekolah, saya tak dapat aktiviti ataupun saya dapat menjalankan contoh sukan atau pidato dan sebagainya. Universiti ada tempatnya. Okey. Jangan anda kesal dengan apa yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku itu adalah sejarah yang apa yang anda akan buat lepas ni adalah satu pencapaian, adalah salah satu kenangan buat anda. Okey. Yang lepas adalah sejarah, yang akan datang adalah kenangan untuk anda. So anda kena ingat, kita datang, kita belajar, kita cari ilmu, kita cari kemahiran-kemahiran yang mana kita boleh gunakan satu hari nanti bila mana kita tamat pengajian dan ingin menceburkan diri di industri. Apa saja bidang pun banyak kita boleh dapat, banyak kita boleh cari. So tolong cari
tolong kalau kita dengar orang cakap, tolong gali, okey, apa saja anda rasakan perlu untuk ditambah baik pada diri anda di universiti, anda boleh beritahu dengan unit-unit yang berada di universiti ataupun melalui saluran yang saya cakap tadi, Majlis Perwakilan Pelajar. Okey. Saya paparkan di sini untuk pelajar perakaunan, anda mungkin akan tahu kod ini, okey, ataupun program ini. ACCA merupakan program profesional yang mana diuruskan dan berada di UiTM Shah Alam. Okey. Right. So kita untuk pengetahuan pelajar-pelajar lain ataupun pelajar-pelajar baru, ACCA ni adalah salah satu kita panggil program profesional paling tinggi dalam perakaunan. So sekiranya anda berjaya dalam ACCA, maka peluang pekerjaan untuk anda amatlah cerah. Bukan saja dalam negara tapi juga luar negara. Okay. Right. So ini adalah salah satu contoh. Perkiraan saya daripada saya belajar sehinggalah saya bekerja, UiTM hampir setiap tahun tidak terlepas dalam menjadi antara pelajar-pelajar terbaik peringkat dunia, khususnya dalam program ACCA. Program ACCA adalah professional program, okay, ataupun program yang diakreditasi oleh bidang profesional peringkat dunia. Okay. Right. Ini bidang seni lukis dan seni reka. Okay. Ada 60 pasukan yang menyertai, ada 7 negara, okay, dan UiTM adalah juara di peringkat antarabangsa. So saya cakap tadi, UiTM bukan saja berjaya dalam satu bidang saja, tapi pelbagai bidang lain. Okay. Bidang profesional, okay, bidang sukan dan sebagainya. Okay. Sedikit lukisan yang saya petik daripada UiTM, okey, boleh cari ni, okey. Amna Shak ni, anda boleh cari di Google search, anda boleh jumpa, okey, ataupun UiTM, okey. Kita tengok ada orang bisingkan ataupun kisahkan UiTM ni, okey. So kalau kita lihat kartun ni, kita dapat kita dapat petik satu maklumat yang mudah, ialah universiti, okey, yang khusus untuk, okey, yang ni cakap khusus ni, okey, tapi cakap bawah tu ayat kita faham, rakyat nak kesamarataan untuk semua, okey. UiTM patut dibuka. Ini adalah satu benda yang pada saya adalah tidak adil. Kenapa? Kita ada Universiti Malaya, kita ada Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana universiti ini memberi peluang dan ruang kepada semua kaum. Okey, tapi kita tak ada pun universiti yang memberi peluang sepenuhnya kepada Bumiputera untuk berjaya. So justru itu UiTM ini diwujudkan. Saya ambil balik, kita wujud di bawah dasar Perlembagaan Persekutuan Perkara 153, yang mana Akta 173 itu kita wujudkan supaya peluang ini diberikan kepada Bumiputera dan juga etnik-etnik lain yang berada di Sabah dan Sarawak supaya dapat menyambungkan pengajian. Okey, sebab itulah pernah berlaku dulu kita mana saya menyambung pengajian di peringkat Jabatan Sarjana Muda, kecoh di Shah Alam. Okey, ketika mana ada orang, okey, menerbitkan kata-kata, tolonglah UiTM ni buka pada semua, at least lah 10%, okey, supaya orang lain boleh masuk UiTM. Okey, tapi benda ini kita pertahankan. Saya adalah salah seorang yang mengikuti, okey, yang pergi berjumpa dengan Menteri Besar pada ketika itu, okey. Kami mempertahankan supaya UiTM ni adalah tempat yang diberikan kepada Bumiputera, okey. Sebab kita tahu Bumiputera tak ramai pun berjaya. Contohnya tak ramai pun dapat melakukan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, tak ramai pun. So justru kita beri peluang UiTM ni untuk Bumiputera untuk wujud, untuk datang, untuk belajar, okay, untuk menimba ilmu. So kalau UiTM ni dibuka pada orang lain, saya kira kita mungkin kita akan nampak jumlah Bumiputera tu, okay, right, akan mungkin ada, okay, ataupun mungkin tak berjaya. Tapi jangan kita lupa, walaupun kita semuanya Bumiputera dalam Universiti Teknologi Mara ini, sebenarnya kita bersaing dengan luar, okay, secara
indirectly. Saya mudah cakap, kita bersaing secara indirectly. Okey. Secara tidak langsung kita bersaing dengan orang luar. Okey, dan kita juga bersaing antara kita sendiri. Okey. Pelajar-pelajar kita, memang orang pernah cakap, kalau anda pernah dengar orang cakap UiTM ni dapat CGPA 3.5 tu biasa je. Silap sebenarnya. Nak dapat CGPA 3.5 tu bukanlah mudah UiTM ni. Okey, saya cakap tadi, ada program-program di UiTM ini yang mana dia punya program di bawah akreditasi program-program profesional. So bila mana kita ikut bawah program profesional, maka dia ada level dia sendiri. So tidak mudah dan tidak senang untuk dapat CGPA yang tinggi. Okey. Right. So kalau anda dengar ada orang bisingkan, ada orang kisahkan UiTM ni dan sebagainya, anda buat tak tahu je, tutup sebelah telinga ataupun tutuplah dua-dua telinga anda tu. Okey. Kerana peluang ini untuk anda kena buktikan kepada mereka UiTM ni bukan saja berjaya dalam Bumiputera, bukan saja berjaya di tempat sendiri, tapi berjaya juga dalam peta dunia. Okey. Ini adalah Pro Chancellor. Okey. Nama beliau kini adalah Tun Arsyad Ayub. Okey. Right, dulu namanya Datuk, sekarang jadi Tun. Okey. Right, baru dapat daripada Kebawahan Yang Tuan Agong. Okey. Yang mana peluang UiTM beri ruang atau beri peluang anak Bumiputera tempa kejayaan. Okey. Kalau anda perasan, di UiTM Shah Alam ada nama Arsyad Ayub Graduate Business School, AAGBS, yang mana diletakkan fakulti pengurusan perniagaan di situ. Okey. Right. Tun Arsyad Ayub ni dia banyak memberi impak kepada universiti UiTM terutamanya. Okey. Konsep dasar program-program yang dicadangkan, so semuanya memberi impak kepada anak-anak Bumiputera supaya anak-anak Bumiputera ini lebih jelas hala tujunya untuk menjadi Bumiputera yang berjaya dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Okey. Right. Sebab itu Tun Arsyad Ayub menegaskan secara jelasnya UiTM adalah tempat untuk anak-anak Bumiputera ini mencipta segala kejayaan, segala peluang, okey, dan menerima segala cabaran yang dilontarkan oleh anasir-anasir luar kepada pelajar-pelajar UiTM supaya mereka nampak sebenarnya UiTM ni dah pun berjaya di mata dunia. 800,000 alumni, inilah antara contoh alumni UiTM yang telah pun berjaya. Okey, kita ada Datuk Seri Idris Yusof, okay, bekas Menteri Pelajaran. Kita ada Datuk Seri Sazali yang dulunya Selcom, CEO daripada Selcom. Okay, kita ada Datuk Kamarudin Marangnam, okay, antara CEO dalam AirAsia, yang mana background Datuk Kamarudin Marangnam adalah daripada Diploma Science Actuary ITM. Okay. Kita ada Datuk Seri Farid. Datuk Seri Farid backgroundnya adalah tak salah saya Meskom dulu di Shah Alam. Okay. Ramai lagi alumni. Kita ada 800,000 tadi. Ini adalah contoh-contoh mereka-mereka yang telah pun berjaya. Okay. So, kalau orang kata UiTM ni untuk tempat Bumiputera, inilah contoh Bumiputera yang telah berjaya. Kalau orang kata UiTM ni kenapa tak nak buka? Contohnya kita dah berjaya dari luar, kita pun dah masuk ke industri. Kenapa UiTM ni tak bersaing ke? Inilah persaingan telah berlaku dan inilah contoh-contoh kejayaan yang UiTM telah wujudkan. Okey. So, perlu ke buka UiTM kepada orang luar? Saya kira tidak perlu. Kita dah ada contoh, kita dah ada jawapan kepada segala persoalan yang dilontarkan oleh anasir luar kepada kita. Terbaru, ranking UiTM, okey, di bawah University Impact Ranking 2020. Okey, kita antara universiti yang disenaraikan, okey, University Impact Ranking 2020. Tengok pelbagai impact yang kita dapat, okey. Kalau kita ikut pada ranking QS ranking pula, okey, kita antara universiti yang berjaya for Best Employer and Academic Reputation. Okey.
So ini, right? Dan apa yang saya dapat petik di sini adalah it takes more than merits to build an exemplary reputation. Thank you employers and academic fellows around the world for having trust in UiTM. Saya petik kata-kata ini, saya ambil daripada laman rasmi UiTM. Okay. Kita mengambil masa yang lama untuk membina satu tapak yang cukup tinggi, satu nama yang cukup tinggi yang disegani oleh universiti-universiti lain di dunia. Okay. Peluang ini cukup jelas kepada kita, maka untuk adik-adik pelajar-pelajar baru, ambillah peluang ini, gunakanlah peluang ini sebaik mungkin supaya anda adalah kesinambungan kepada apa yang telah berlaku dalam UiTM. Okey, kawan-kawan pelajar-pelajar baru sekalian, UiTM, okey, kita ada satu satelit yang pertama, okey, dilancarkan di stesen tentera udara Cape Canaveral, Florida, United States of America. Okey, yang mana kita panggil UiTM SAT-1. Okey, insya-Allah saya dikhabarkan UiTM juga ada perancangan untuk menghantar satelit yang seterusnya. Okey, mungkin mengambil masa yang lama lagi, tak apa, tapi at least kita dah ada satu satelit, okey, yang berada di ruang udara, okey, di ruang angkasa. Okey, so tak berjaya ke kita? So anda nilailah sendiri. Okey. Right. Ini saya ceritakan pengalaman saya sedikit di UiTM. Okey, pelajar saya yang graduate pada tahun 2011. Okey, yang kini ada pun yang dah menjadi pensyarah, okey, dan ada pun yang telah menjadi CEO kepada syarikat-syarikat. Okey, ada seorang tu dah menjadi model. Okey, dia suka jadi model. Okey, tak apalah, itu bidang yang mereka nak, mereka ceburi. Okey, tapi apa yang saya nak ceritakan di sini, kita bagi ruang, kita bagi peluang, anda cari. Okey, so pelbagai aktiviti yang anda boleh buat di UiTM. Salah satu contoh aktiviti yang saya buat, saya merupakan penderma darah tegar. Setiap 3 bulan saya akan melakukan derma darah ini di UiTM Cawangan Tapah, Cawangan Perak kampus Tapah. Setiap 3 bulan pihak daripada Hospital Teluk Intan, juga pihak daripada Hospital Sri River akan datang ke kampus dan memberi peluang kepada staf, juga kepada pelajar untuk melakukan. Okey, kalau tidak kita kena pergi ke pusat darah negara di Kuala Lumpur, cukup jauh. So bila mana kita ada hubungan yang baik dengan orang sekeliling, agensi-agensi sekeliling, mudah untuk kita. Okey, tahun 2019, okey, saya antara salah seorang peserta yang melibatkan diri dalam 62 jam Independence Public Speaking, okey, yang mana UiTM Cawangan Perak pada ketika itu mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Board of Record. Okey, saya kira peluang ini mungkin masa zaman saya belajar tak dapat. So di universiti inilah peluang untuk saya dapat. So saya kira untuk pelajar-pelajar yang baru, carilah pelbagai bidang, carilah kemahiran-kemahiran untuk anda. Saya kira banyak peluang, banyak ruang, banyak aktiviti yang anda boleh buat, anda boleh cari, anda boleh bina, dan anda boleh, paling penting adalah kita datang universiti, kita nak bina kita punya credibility, kita nak bina kita punya karakter. Okey, kita nak tahu apa kita punya personality yang lain. Okey, personality yang baik, supaya bila mana kita nak bekerja nanti mudah untuk kita dapat, disebabkan bukan saja daripada segi akademik kita, tapi juga bidang-bidang yang lain. Okey, baik. Seterusnya, ini juga saya juga berjaya melibatkan diri dalam pada ketika itu tahun 2016, 60 tahun UiTM, okey, iaitu 60 puncak sempena 60 tahun UiTM, okey, yang saya berada di Gunung Cabang, okey, right, dan bawah itu adalah salah satu juga program Malaysia Board of Record, yang mana kita berjaya, UiTM telah berjaya mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Board of Record untuk University Community Engagement Mural tapak tangan terbanyak secara serentak pada waktu tarikh 6 April 2019. Saya kira ini peluang sebenarnya kepada pelajar, tapi kami sebagai staf, kami juga ingin melibatkan diri bersama-sama dengan pelajar supaya kita dapat
pengiktirafan tu bersama-sama. Kita berjaya bersama-sama. Kita susah bersama-sama, kita pun berjaya bersama-sama. So ini peluang kepada anda pelajar-pelajar untuk anda lihat. Saya kira banyak lagi sebenarnya aktiviti yang boleh kita capai dan diiktiraf oleh Ministry of Record. Kalau kita tengok mungkin banyak lagi aktiviti. So bila anda datang, anda carilah aktiviti yang mungkin akan memberi yang boleh memberi impak kepada universiti, terutamanya Universiti UiTM Cawangan Perak. Okey, sebagai staff kita juga perlu sihat. Anda juga sebagai pelajar perlu sihat. So antara aktiviti yang saya sendiri libatkan diri, okey, bola, sepak. Kita ada padang bola UiTM Cawangan Perak. Kampus Iskandar ni lebih kurang 4 padang bola sepak anda boleh gunakan. Okey, mainlah nak main bola pada pagi sampai malam suka hatilah. Jangan tak pergi kelas dah. Okey. Yang penting kita datang, kita nak berjaya. Kita nak berjaya bukan saja bidang akademik, juga bidang-bidang yang lain. Okey. Kita ada 2 gelanggang bola tampar di Sri Iskandar di kampus Sapah. Ada 1 gelanggang bola tampar. Okey, ada 1 badan bola. Okey, ada 2 court futsal di kampus Tapah. Saya ceritakan kampus Tapah. Ada 1 gelanggang bola keranjang yang baru. So saya kira untuk kemudahan sukan, insya-Allah kita cuba, okey, memberi peluang kepada semua pelajar untuk bersukan. Jangan risau, sekarang ni anda pun dah kita dapat lihat Menteri Belia dan Sukan sebelum ni mengutarakan isu mengenai dengan e-sport. So UiTM Cawangan Perak pun ada e-sport sendiri. So anda boleh main. Okey, wakilkan diri anda menjadi mainlah sampai hebat macam mana. Okey, daftarkan diri sebagai salah seorang peserta ataupun salah seorang atlet UiTM Cawangan Perak. So satu hari nanti mungkin mana anda terpilih menjadi atlet negara, siapa tahu, kita tak tahu. Ini semua rezeki. Yang penting ada titik mula. Okey, insya-Allah ada titik akhirnya nanti. Okey, UiTM Cawangan Perak juga saya melibatkan diri dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Okey, kita pergi tour sekolah. Okey, sini sebelum PKP menceritalah. Kita tour ke sekolah. Okey, kita tengok sekolah mana yang agak lemah bidang matematik, bidang sains, okey. Dan bidang teknologi, okey. Right. Kita pergi dan kita berikan aktiviti, okey, dan akhirnya kita minta wakil pelajar daripada sekolah terbabit untuk menceritakan apa kesan yang telah berlaku kepada mereka. Okey, selepas aktiviti yang mereka jalankan bersama dengan wakil-wakil STEM yang hadir ke sekolah mereka. Okey, gambar yang akhir itu adalah waktu mana saya belajar. Okey, saya merupakan salah seorang penaja di bawah Petronas. Okey, saya mendapat tawaran penajaan di bawah Petronas. Okey, sewaktu mana saya belajar Ijazah Sarjana Muda dulu. Itu adalah program Toastmaster program dianjurkan oleh pihak Petronas. Okey, tempatnya di Bangi. Okey, right. Program Toastmaster ini adalah program yang memberi kesan kepada saya sehingga kini. Okey, saya ingat program ini pada tahun 2007 atau 2008. Tahun ni dah 2020, lebih kurang 12 tahun, 13 tahun sampai sekarang memberi kesan kepada saya. Program Toastmaster ini sebenarnya mendidik kita supaya bercakap, okey, supaya memberikan input, okey, tanpa perlu merisaukan apa pun, okey. Yang penting kita kena confident bercakap dan kita perlu tahu apa yang kita cakapkan. Tak perlulah kita kisahkan orang lain. Yang penting tak bunyi tak adalah. Okey, itu kita elakkan. Itu adalah Toastmaster program. Toastmaster program adalah salah satu program di bawah public speaking. Okey, dan pada waktu ketika ini memang banyaklah salah saya. Kita pun tak biasa lagi dengan bercakap dengan depan orang ni. So bila mana kita bercakap depan orang, kita akan bunyi kita fikir lama. Itu yang ditekankan di bawah program Toastmaster. Okey, dan program ini cukup memberi kesan kepada saya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penaja, okey. Penaja sewaktu saya belajar dulu, okey, beasiswa itu, okey, Petronas kerana memberi ruang kepada saya sehingga kini saya berjaya di bawah bidang program yang anda berikan kepada saya dulu. Okey. Right. Ni program yang terbaru. Okey, atas tu gambar yang pertama tu ada saya merupakan alumni UiTM. Kalau anda perasan, saya pakai satu tag satu Malaysia ni. Sebenarnya ini adalah kita dapat daripada UiTM dulu, yang mana saya adalah salah seorang alumni MVP UiTM
Shah Alam tahun 2009-2010. Okey. Antara badan pelajar yang paling tertinggi dalam kampus adalah Majlis Perkawinan Pelajar. Okey, yang mana pada waktu ketika itu saya menguruskan pelajar-pelajar yang berada di luar non resident. Okey. Saya kira kalau anda berada di Shah Alam, anda cukup susahlah, kita kata kalau bahasa mudahnya susah hatilah kita tengok pelajar ni kan. Sebab pelajar luar hampir lebih kurang 20 ke 30 ribu yang duduk di luar. Dalam kampus lebih kurang dalam 14 ribu macam tu. So kita nak uruskan pelajar luar ni yang mula tinggal diam dari section 1, section 2, section 3 tu sehinggalah section 33. Okey, berkaitan dengan Kemuning tu. So kita pergi cari pelajar yang mana yang susah dan sebagainya. Dululah saya sekiri kalau ikut Shah Alam tak ramai dah pun yang berada di Shah Alam sebab ramai pelajar-pelajar yang telah pun program-program mereka telah pun dipindahkan ke kampus di Puncak Alam dan juga ada yang dipindahkan ke kampus-kampus lain di Seremban dan sebagainya. Tapi pengalaman saya sewaktu menjadi wakil pelajar, kita kenal, kita tahu macam mana sistem pelajar, cara belajar dan sebagainya. Kita berurusan dengan luar, terutamanya kita berurusan dengan pengurusan tertinggi UiTM Shah Alam pada ketika itu. Kita juga berurusan dengan orang dengan pihak-pihak kementerian. So kita dapat. So ini adalah salah satu kemahiran yang kita perlu cari. Okey. Mungkin kalau anda tak dapat jadi majlis perkawinan pelajar, jawatankuasa perkawinan kolej pun cukup. Okey, ataupun badan-badan persatuan yang lain, contohnya persatuan akademik, okey, ataupun persatuan-persatuan umum yang lain ada dalam universiti ni. Ceburilah, jadilah exco ke, jadilah ahli. Kalau dapat jadi presiden ke, dapat jadi YDP, itu dah cukup bagus untuk anda. Okey. So ini peluang yang kita berikan kepada anda. Okey, bidang lain. Okey, kita ada petang kat sini. Okey, di Sri Iskandar kita mempunyai lebih kurang 6 ke 8 gelanggang petang. Okey. So, gunakan peluang ini. Okey, mungkin anda juga dulu mewakili sekolah peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. So, bila datang ke UiTM Perak nak sambung lagi bidang anda tu, teruskan maklumkan kepada unit sukan. So, mereka dapat mencari, okey, mengilap terus bakat anda. Dan mungkin saya cakap tadi, suatu nanti anda boleh berjaya. Okey, bukan di universiti saja, tapi di peringkat lebih tinggi lagi. Okey, di kampus Tapah, kita kalau petang-petang tu, kalau pergi Padang tu, kita akan tengok ada orang main piring-piring terbang tu nama dia frisbee. Okey, saya main frisbee ni ketika mana saya belajar di Shah Alam pada tahun 2006 sehinggalah kini saya main. Okey, right, frisbee ni hampir terkenal juga. Okey, frisbee ni mudah, nampak mudah tapi sukar sebenarnya. Okey, sebab kita nak kena pegang yang cara yang betul. Tiada referee, okey. Permainan lebih kurang rugby dan campur dengan netball, ada kaki tak boleh gerak sebagainya. Tapi seronok. Okey, main sejam pun rasa macam dah penat dah. So, ini adalah permainan-permainan yang kita ada. Okey, saya tunjukkan sukan sebab saya rasa bidang sukan ni semua orang boleh ceburi. Okay. Kalau bidang akademik tu ataupun bidang-bidang lain, contohnya public speaking, saya rasa ada yang kurang berminat sebagainya, tapi bidang sukan saya rasa semua orang akan suka. Kalau bola sepak, futsal dan sebagainya, okey, atas tu adalah kami di UiTM Kampus Samarahan tahun Februari baru-baru ni, okey, Karista, okey, Karnivalkan Staff UiTM Malaysia, okey, berlangsung di UiTM Samarahan. Okey, saya join acara larian. Okay, 10 km dalam kampus, lari dalam kampus je. Okay, tapi 10 km. So, ini antara aktiviti. Kalau anda rasa macam tak boleh nak main bola, tak boleh main so, ramai sangat, bolehlah berlari dalam kampus, pusinglah dalam kampus. Kalau anda rasa macam nak seronok, kalau di Iskandar, anda boleh pergi ke UTP tu ada track yang besar, boleh. Kalau di kampus Tapah tu, lari dalam kampus pun boleh. Kalau anda lari luar, sila berhati-hatilah kalau nak lari kat luar tu. Okay, takutnya kenderaan dan sebagainya kan. Kalau nak lari malam dan sebagainya. Kalau sekarang ni, kita tengok trend sukan sekarang di Malaysia adalah basikal lah. Kalau kata anda nak gunakan basikal dalam kampus pun tak ada masalah. Jangan langgar orang dah lah. Okay? Takut orang lintas pun anda langgar tu masalah juga tu kan. Ataupun anda kena langgar pun masalah juga. Okay? So, permainan semua sebenarnya selamat. Kita yang perlu berhati-hati dalam bermain. Okay? Right. Aktiviti, pelbagai aktiviti yang ada. So, anda boleh buat, anda boleh join. Okay? Di Sri Iskandar ni ada bidang ada kumpulan yang dipanggilkan dance seni, menari. So, anda boleh join. Tak ada masalah. Kita nak beri peluang kepada anda. UiTM memberi, sebenarnya kita nak beri ruang, UiTM Cawangan Perak khususnya, kita nak beri ruang kepada anda ni untuk ceburi, untuk sambung bidang-bidang yang anda dah buat. Ataupun kalau anda tak pernah buat, inilah tempatnya anda nak ceburi, nak tahu kan. Saya tak pernah menjadi wakil pelajar pun ketika mana saya belajar di sekolah. Tak pernah main petang ni sekali je.
Okey. Right, saya tak pernah bermain frisbee tadi. Okey. So bila kita dah bekerja ni, kita nampak. Bila kita belajar, kita nampak banyak sebenarnya peluang-peluang yang universiti ni bagi yang kita pun tak tahu kan. Jadi bila anda datang sini, jangan risau, kita ada. Kalau tak ada, mungkin kita boleh bincangkan dengan unit-unit atau bahagian seluruhnya untuk kita wujudkan permainan-permainan yang anda mungkin nak tadi. Okey. Baik. 7 wasiat Raja Melayu ni, kalau saya ingat 7 wasiat ni saya nampak kalau di cawangan UiTM Cawangan Perak ni dalam dewan kita lah. Okey. Right. Dewan Seri Iskandar. Kalau saya ingat mula-mula saya nampak 7 wasiat ni di Dewan Seri Budiman di Shah Alam. Saya baca satu-satu, saya tengok, mendalam kata-kata ni, Raja-Raja Melayu ni. Okey. Semua Raja-Raja Melayu pada waktu itu dan ketika itu mewasiatkan 7 perkara ni. So, kita sebagai pelajar, okey, juga sebagai staff, kena pegang 7 perkara ni. Kena ingat 7 perkara ni. Okey. Right. Dan perkara-perkara ini semuanya kalau anda lihat, kalau anda faham betul-betul, dipetik daripada Perlembagaan Persekutuan. Ada perkara-perkara yang diwujudkan. Contohnya, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tanah rizab Melayu, kedudukan orang istimewa orang-orang Melayu, okey, askar-askar Melayu. So ini semua kita petik daripada Perlembagaan Persekutuan. Itulah wasiat Raja Melayu kepada kita, terutamanya orang Melayu lah di UiTM ini. Baik. Seterusnya, etika sebagai pelajar. Saya tunjukkan, saya petik daripada makluman Majlis Perkahwinan Pelajar sesi 2018 dan 2019. Okay, Saudara Ashraf telah pun tamat pengajiannya. Okay, inilah etika bila mana anda nak pergi ke kuliah, okay, ataupun anda nak pergi bersukan ataupun nak pergi menjalankan aktiviti, inilah etika-etikanya, pakaiannya. Okay. Saya tidaklah kata anda kena bertudung berlitup, tidaklah. Okay. Tapi bertudunglah lebih baik, okay. Lebih sopan, lebih nampaklah Melayunya di situ. Okay. Right. Seluar pendek memang tidak dibenarkan dalam kampus. Kalau kata anda nak pergi bersukan daripada college ke tempat ataupun ke gelanggang, berseluar panjang dulu sampai ke gelanggang tu nanti, ikutlah nak pakai seluar pendek ke seluar panjang. Okay. Tapi lebih baiklah pakai seluar panjang. Okay. Supaya nampaklah kita menjaga aurat. Penting kita menjaga aurat. Kita datang sini bukan kita nak belajar, nak dapat akademik je, tapi kita nak juga dapat, okay, benda-benda yang lain, terutamanya adab, okay, dan sahsiah yang betul. Okay. So ini saya petik daripada perkara penguatkuasaan sahsiah rupa diri. Okay. Seterusnya, perkara yang anda lihat di sini, kalau anda tengok dalam gambar tu, pelajar sentiasa dengan kad pelajar. Okay. Kenapa kena ada kad pelajar? So apa-apa berlaku, kad pelajar tu dapat kita lihat anda ada program mana, okay, right, dari nama anda siapa, okay, semester berapa. So itu penting. Sebab itulah kad pelajar ni kena ada. Okay. Kalau di Shah Alam dulu, kita memang cukup tekankan dengan kad pelajar ni sebab kita takut pelajar ni pergi, contohnya ke Shah Alam tu dengan Subang Jaya, bukan jauh mana pun, dekat je. So kalau apa-apa berlaku, kita tak tahu ni pelajar mana. Takut daripada kolej dan sebagainya. So bila dekat pelajar, so apa berlaku, mudah untuk kita kesan anda ni, okey, dan juga mudah untuk kita cari, okey, ataupun kena pasti keluarga anda, maklumkan kepada mereka mengenai keadaan-keadaan anda di kampus. Okey. So pentingnya di sini adalah sahsiah anda, cara berpakaian, okey, right, kad pelajar, okey, sentiasa tersemat dengan anda pada mana ketika mana anda pergi mana pun. Okey. Kalau pergi tandas tu tak payahlah pakai kad pelajar kan, tapi kalau ke kuliah, okey, ke dewan makan, okey, ataupun ke kafe dan sebagainya, nak pergi bersukan, bawalah kad pelajar. Apa-apa kad pelajar tu ada, okey. Right. So ini. Semua staff, statement bawah tu, okey, ataupun perkara ditekankan bawah tu, semua staff universiti adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua mahasiswa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Okey. Dan lain peraturan, sahsiah mahasiswa UiTM masih berkuat kuasa. Okey, ini saya tunjukkan sahsiah saja, cara berpakaian. Okey. Right. Ini adalah slide terakhir saya. Okey, sebagai pelajar yang baru yang akan datang ke kampus pada bulan Oktober nanti, anda perlu pegang dengan 3 ini. Apakah niat anda datang ke kampus? Kalau anda niat untuk sambung belajar, untuk berjaya,
untuk meningkatkan taraf hidup keluarga anda, untuk memberi kesan kepada diri anda, keluarga dan masyarakat, maka niat itu adalah niat yang baik dan mulia. Kiranya anda datang sini untuk sekadar menghabiskan masa, saya kira anda perlu betulkan niat itu balik. Okey. Saya petik daripada kata-kata Prof Muhaya yang saya dengar di Radio IKIM. Okey. Niat itu amat penting untuk kita kerana dari niat akan mencerminkan diri kita sendiri. Okey. So, niat tu kena ada, niat tu kena betul. Kita kena pastikan niat kita ni akan memberi kesan kepada kita. Okey. Niat itu datang dari hati kita. Hati kita bersih, maka niat kita akan jadi bersih. Okey. Dari niat, wujudnya perkataan. Jagalah adab, jagalah perkataan anda. Gunakan perkataan yang betul, sama ada sesama rakan, okey, ataupun ketika mana anda berurusan dengan universiti ataupun dengan masyarakat di luar. Perkataan yang baik datang daripada niat yang baik, datang dari hati yang baik. Kalau perkataan anda buruk, maka orang akan lihat anda ni seorang yang tidak baik. Okey. Perbuatan anda mencerminkan diri anda. Saya petik kata tadi, Prof Muhaya tadi, dari niat datangnya perkataan, datangnya perbuatan. Niat yang betul mencerminkan perkataan yang anda akan luahkan, perkataan yang betul, dan akan memberi impak reaksi perbuatan anda yang betul. Maka sebagai pelajar, sebagai seorang manusia, saya kira sebagai seorang manusia, okey, sebagai seorang abang lah saya kira, seorang senior kepada anda, sebagai seorang alumni saya kira, betulkan niat kita, jagalah perbuatan kita, jagalah perkataan kita supaya orang nampak kita ini adalah pelajar Universiti Teknologi MARA. Okay. Akhir kalam dari saya minta maaf kiranya perkataan-perkataan saya ataupun kata-kata saya gunakan tadi menyinggung kata-kata anda ataupun mungkin akan memberi kesan kepada anda. Harap-harapnya kesan yang baik kepada anda. Yang baik anda ambil, yang tidak baik anda tolak jauh. Okey. Bagi pihak UiTM Cawangan Perak, sekalung tahniah kepada anda kerana berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Semoga anda berjaya di peringkat universiti ini. Paling penting anda juga berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah nanti. Tahniah sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada UiTM Cawangan Perak kerana memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan maklumat mengenai dengan UiTM. Semoga kita akan bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM sentiasa di hatiku.